Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi Masya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni. Saya pun tak tahu kata ada surau kat dalam ni. Tak perlu lalu selalu kan tak tahu pun kita ada surau tadi insya-Allah. Ya, sallallahu alaihi. Alhamdulillah imarahkan surau kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mudah-mudahan tuan-tuan adanya berapa tahun dah surau ni Man? Apa ni Lim? Lama. Ha? Daripada dulu dulu surau kayu dulu Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Allah Rabbi sajma. Jadi tuan-tuan, kita ni dah nak masuk Ramadan. Tak berapa hari lagi kita nak masuk Ramadan. Ramadan ni sebenarnya bulan mendidik kasih sayang. Ramadan salli ala sayyidina Muhammad, dia satu bulan yang sepatutnya kita zahirkan rasa cinta. Dia kalau orang cinta ni lagu mana orang cinta? Betul tak? Ingat tak orang cinta lagu mana? Ingat ni cinta lagu mana? Lupa lah. Tak ingat. Tak tahu. Orang cinta ni tuan-tuan, di atas sikit pada cinta dia je angau. Orang angau ni dia tidur tak lena, kan, makan tak lalu, padahal tribes rupa ya. Abang aja makan tak lalu apa semua, ulok beg dia. Selamat dia. Kan, duduk teringat, duduk terbayang apa ni, teringin nak berjumpa, kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mesej WhatsApp tak berhenti, betul kan? Mesej tak berhenti-berhenti, kerja mesej tu je. Kan, baru keluar rumah je, mesej dah. Abang dah sampai belum? Sampai apa baru keluar start motor je. Dah cerita tu cinta betul lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu. Duduk atas motor apa semua ni. Atas motor boleh WhatsApp ni. Kan? Abang dah sampai belum? Belum lagi, tunggu Ustaz. Abang kat mana ni? 5 minit tu tanya. Abang on the way ni. Sampai 10 minit. Abang dah sampai belum? Abang kat mana ni? Dan ayah nak jawab, lori berhenti kat depan. Kan dah posok bawah lori tu. Lagi driver lori tu tolong jawab pula, bawah lori ni. Oh, cinta itulah. Jadi subhanallah, excited nak berjumpa, seronok nak berjumpa. Yang saya semak kalau berjumpa, dia berhias-hias diri dia untuk pertemuan tersebut.
Kalau berjumpa pula tuan-tuan, luah perasaan, bersembang, duduk lama-lama. Sepatutnya kita dengan Ramadan ni macam tu lah. Ya, Ustaz Samad. Ramadan, bila nak sampai Ramadan dekat kita ni, kita jadi seronok nak berjumpa. Excited nak jumpa. Lepas tu kita berhias-hias. Kita bersiap-siap untuk pertemuan dengan Ramadan. Tuan-tuan. Sebab Ramadan ni syahrun mubarak. Bulan yang diberkati oleh Allah. Bila sebut Ramadan, dalam Ramadan tu sendiri terkandung bermacam hikmah untuk diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'alla, mudah-mudahan. Kalau sebut mudah-mudahan, la'alla yang dikaitkan dengan Allah ni mudah-mudahan wajib. Mudah-mudahan yang mesti dapat. Kalau kita mudah-mudahan, buatlah mudah-mudahan dia dapat, belum tentu dapat, belum dapat lagi. Kan Ustaz Syamad? Hampirlah tu pi batok-batok tu isi borang tu, kok mudah-mudahan ni kok dapat, belum tentu lagi. Kan Ustaz Syamad? Isi borang air sinar. Jadi alih-alih air kecewa lah you sebab tak dapat. Ustaz Syamad. Jadi kalau dengan mudah-mudahan dengan manusia ni belum tentu. Tapi kalau sebut la'alla di sisi Allah, wajib dapat. Cuma nak dapat, mesti syarat dia mesti tepat, mesti dapat betul dengan apa yang Allah perintah kita, kita akan dapatlah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Salah satu daripada ciri orang bertakwa ni apa tuan-tuan? Salih alaihi Muhammad. Ada satu sifat orang bertakwa, nama dia qanaah. Qanaah. Qanaah ni apa? Dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagi kat dia. Benda ni dia akan main dengan Ramadan. Ramadan, tuan-tuan, nama Ramadan tu sendiri panah. Maksud Ramadan tu sendiri apa? Panah. Panah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia memang sepatutnya kalau duduk dekat negara Arab ni, bulan masuk bulan Ramadan ni memang musim panah. Panah. Waktu kita duduk negara Arab tu, kalau masuk bulan Ramadan ni cuti, sekolah cuti. Sekolah cuti tu bukan pasal Ramadan saja, tapi sebab musim panas. Musim panas memang tak pergi sekolah. Kedai-kedai pun semua tutup. Malam saja beraktiviti. Malam kedai-kedai buka, pasar raya buka, apa semua sebagainya. Restoran buka. Siang semua tidur. Sebab hangat. Panas. Tapi kita kat sini hujan. Main masuk Ramadan, saya petang je hujan. Asal petang je hujan. Asal hujan je petang. Gitulah. Ya, banjir. Banjir. Sampai setengah tempat tu sampai banjir lah. Saya tak ada sebab kan. Padahal bulan Ramadan masuk panas. Rupanya bukan semata-mata panas cuaca. Bila sebut Ramadan, panas ni ataupun terik ni bukan semata-mata cuaca. Dia juga panas hati. Panas dalam hati. Panas dalam hati lagu mana? Tuan-tuan tengok ada makanan tapi tak boleh makan, panas lah dia. Kan? Makanan banyak. Tambah kawan yang meniaga pasal Ramadan. Macam-macam kuih duk ada. Geram-geram je nak makan. Makan tak apa lagi tuan-tuan. Dengan panas hangat tengah hari ni tuan-tuan. Kalau dengan mega ayak berapa tong, 6-7 tong duk ada. Dengan ayak jagung, sirap dengan sirap limau ya. Dengan apa chrysanthemum tea. Payangan nak sebut tu kan. Kan? Teh bunga lah saya nak sebut sikit. Ya, dengan ayak sirap Bandung, dengan cendol, dengan oi, tuan-tuan jangan main-main mujahadah. Saya lihat sebab tuan. Tapi sabar pasal puasa. Dia yang menega tu ayak liak dia pun tak boleh telan. Duk tu. Kira pukul 3 petang, pukul 12 tengah hari tu dia setiap pasang menega tu semua tengah hangat terik tuan-tuan punya tahan ayak liak dia takut nak telan kot pasal puasa. Kan? Kalau luah ayak liak tu mau sekat cawan dia keluar. Pasal apa tu main tu? Ayak kat depan tu. Sabar Ustaz. Oh, sabarlah. Kami meniaga ayak ni lagi sabar Ustaz. Dah lah hangat, berpeluh, bercerau. Duduk apa semua ni. Buka kemah tengah hari. Bukan senang tu. Lepas tu ayak pula. Cabaran ayak kat depan tu. Tapi tak boleh minum Ustaz. Sabar. Kan? Dan kita pun serupa. Lapar tengah hari. Oh, jangan main tuan-tuan. Orang lapar ni cengil. Dia lah. Nak bagi hilang sengit nak bagi makan senyap. Tengah hari duk tegur abang tak tahu suami
Kan tidur tengah hari tu, puasa tidur tengah hari. Yang duk pergi cuit tak tawan, cuit kaki apa. Bang bangkit, oi, dia cengih tu, jangan ambil. Pasal cengih tu lapar. Orang lapar mau tu dia cengih. Bagi makan, tak apalah dia. Cerita ada subhanallah tuan-tuan, cabaran. Jadi rupa-rupanya panas ni ialah panas hati dia. Kemudian tuan-tuan, Allah SWT tuan-tuan, nak panas apa ni tuan-tuan? Dengan suasana di sekeliling dia. Ingat bulan Ramadan, bulan kesabaran. Bulan yang kita diajak untuk bersabar. Bukan sekadar bersabar tak makan tak minum. Tapi bersabar juga dari menjaga pandangan, menjaga perkataan, menjaga kelakuan. Tidak dikira puasa yang sempurna sekadar orang menjaga makan dan minum tapi tak jaga anggota. Waktu kita kecil-kecil dulu mak dua ayat, puasa ni. Oh, saya cuma pergi bergaduh. Bergaduh apa ni puasa? Kita tak faham waktu kita kecil, kita dengar cakap kalau bulan puasa tak boleh bergaduh. Kita pun tak faham pasal apa bulan puasa tak boleh bergaduh. Bila kita tua-tua ni mengaji baru tahu, Ramadan ajak sabar. Nah, Ustaz Cuma, jangan duk berkeling orang, jangan duk bergaduh dengan orang. Kalaulah bulan-bulan biasa pun benda mengumpat ni, mengata orang, fitnah orang, maki orang pun haram. Kalau bulan biasa maki orang apa hukum dia? Sepatah pun tak bunyi ni pasal apa? Kalau bulan biasa marah maki orang dia panggil apa? Apa hukum dia? Haram. Kalau bulan puasa maki orang lagi-lagi haram. Kalau lagi-lagi haram, dia haram jadah. Kan? Majadah wajadah. Siapa bersungguh? Dia haram sungguh-sungguh. Haram jadah wajadah. Subhanallah. Jadi bulan Ramadan ajak kita ni banyak sabar. Sebab tuan-tuan, sabar ni dalam bulan Ramadan ni dia banyak kaitannya dengan manusia. Kita buat sabar tu kerana Allah. Tapi yang menguji kesabaran kita ni yang duduk di sekeliling kita. Betul tak? Orang buat bagi kita marah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, bawa kita nak pergi kuliah elok dah ni. Nak pergi kuliah ni nak pergi menuntut ilmu ni. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk pergi menuntut ilmu. Ni tuan-tuan mai malam ni. Kan Sallallahu Muhammad. Yang duduk sebelah ni, yang duduk corak tu, duduk tang ni apa semua pekat-pekat mai ni. Mai tu ada yang mai naik motor, ada yang mai jalan kaki. Ada yang main naik kereta cari parking tak jumpa. Nak parking tahu mana pun tak tahu. Ni yang tempuh tu, yang main ni dia panggil apa? Orang yang menempuh jalan. Untuk apa ni? Pasal apa pi tu? Sebab nak menuntut ilmu. Sahalallahu labi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah. Jangan main-main. Duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, malaikat melebarkan sayap dia, masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, maka malaikat yang duduk sekitar memohon keampunan untuk kita. Malaikat tu sebut-sebut nama kita. Sagi naik pula bertemu dengan Allah, Allah tanya, "Mai mana ni?" Kami duduk dari kelompok orang-orang yang duduk berhimpun, sebut nama kamu, bertakbir, bertahmid, bertahlil, menyebut nama kamu, membaca ayat-ayat kamu. Depa nak apa ni malaikat? Depa nak syurga-Mu ya Allah. Depa pernah tengok ke syurga aku tu? Tak pernah tengok ya Allah. Kalau depa pernah tengok syurga aku, depa nak apa lagi? Depa nak minta perlindungan ya Allah. Perlindungan apa ni? Perlindungan daripada neraka-Mu ya Allah. Depa pernah tengok ke neraka aku? Tak pernah tengok ya Allah. Kalau depa pernah tengok neraka aku, apa depa nak lagi? Depa mesti nak pengampunan daripada-Mu ya Allah. Ketahuilah malaikat, seluruh dosa mereka aku ampunkan. Ni kita duduk ni. Sampai ke tahap malaikat kata, "Ya Allah, ada seorang tu dia bukan nak main duduk kuliah tu pun, dia main singgah aja. Dia singgah kencing. Dia main tengok, ada kuliah, duduk pergi lah. Bukan nak pergi kuliah pun. Ada orang nak main maya isyak, masuk tu dah. Memang tengok ada kuliah lah, nak balik nampak sangat. Duduk pergi lah. Kan? Jadi tuan-tuan, dia main tu bukan sebab nak pergi kuliah. Dah kata Allah, orang yang tidak ada orang yang duduk di sisi orang yang dapat manfaat, melainkan dia pun akan mendapat manfaat. Hebat tak kita main kuliah ni? Hebat tuan-tuan. Ni Nabi gelar ni, Nabi bagi tahu ni raudhatun min riyadil jannah. Taman daripada taman syurga. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Sebab tu jangan duk risau. Jangan duk risau kalau sikit orang mai kuliah. Nah. Sebab tu sifat dia. Bila benda mahal, bila benda hebat, tak ramai orang dapat.
Ingat itu je. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ada 2 orang bawa mertun. Tahu mertun? Hammer. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, bawa penukul. Sebut di KL sebut mertun, dia pun tak tahu. Mertun tu apa Ustaz? Tak kata. Ada apa soalan? Saya. Apa soalan? Saya tanya satu soalan Ustaz. Apa dia tu? Mertun Ustaz beritahu tadi apa? Dia tak tahu mertun tu apa. Ada mertun tu hammer. Penukul. Penukul tak. Ada 2 orang bawa penukul, bawa hammer, bawa mertun. Seorang ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, guna mertun tiap hari sampai hui. Kematu tangan-tangan. Merah muka-muka, terbakar panas. Naik atas bumbung rumah, tukang rumah. Bayar gaji berapa? Sehari RM80, sehari RM100. Paling banyak pun RM100, tak sampai RM80 gitu lah kot. Ada seorang lagi bawa mertun, tangan lembut je. Mertun pun cantik je. Ketuk pun tuan-tuan sebulan mungkin 2 kali je. Tahu siapa? Hakim. Mertun juga. Itu hukum. Tang gitu. Paku pun tak ada. Tuan-tuan, tapi gaji berapa? RM50,000, RM70,000. Tuan-tuan, saya sembah. Faham tak? Jadi subhanallah tuan-tuan, pasal apa yang ni gaji sikit? Pasal ramai orang boleh buat. Yang ni, nak jadi orang ni sangat susah. Sikit. Tuan-tuan, bila Allah nak bagi satu benda yang besar, yang hebat, tuan-tuan jangan risau. Sikit je orang dapat. Dan kita lah Allah pilih malam ni. Kita lah orang pilih malam ni. Saya cuma minta. Faham ni? Tu. Ini saya cuma tu. Selagi Allah duk pilih kita tu, alhamdulillah, seronok itu lima. Seronok kita bilang alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa pada Allah agar Allah istiqamah kita sampai akhir hayat masih duk boleh mai duduk lagu-lagu ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Saya biasa nak cerita tuan. Malam ceramah dekat KL. Malam ceramah dekat Puchong, ingat malam tu. Lepas tu lepas ceramah biasalah rumah dah relax-relax apa semua dah pukul berapa dah? Pukul 11 lagu tu dah. Pukul 11 duk tala balik mai. Esok kuliah subuh dekat Penang. Seberang lah, kat seberang. Kita pederah lah 12, 1, 2, pukul 3. Lebih kurang pukul 3, pukul 4 baru sampai. Sampai nak tidur lebih pun tak boleh, takut terlajak. Relax apa semua mandi pun lelap saat pergi tu. Bangkit. Pergi kuliah subuh. Pergi kuliah subuh tuan-tuan Ustaz Syamad, hujan pula pagi tu. Hujan lebat gitu. Pergi tuan-tuan kuliah subuh. 2 orang aja mai. 2 orang aja. Tu pun dua-dua lena. Lena hujan sejuk. Kita nak ceramah tak ceramah benar tak. Saya ada pergi ceramah kat KL dan 4 orang. Pergi ceramah KL 4 orang aja dah. 4 tengok handphone. Lagi geram. Saya ambil gambar. Dia bukan tahu saya ambil gambar dia. Bapak tengok handphone. Dia kata, Ustaz sangka baiklah. Dia pun mencatat nota. Kita tahu catat nota lagu mana. Orang kalau guna handphone catat nota dia macam ni. Macam tu lebih kurang tu lah. So dia dengar tu dia catat nota tu. Nak? Kalau jenis tengok WhatsApp, tengok Facebook kan macam ni. Gitu. Ni. Kalau macam ni main game. Kita boleh tahu lah, kita tengok tahu lah siapa. Tuan-tuan semua sebab. Tapi macam nak cerita bila benda hebat, benda besar, tak ramai orang boleh dapat. Cumanya nak dapat benda hebat, ujian pun ada. Nak dapat benda besar, nak dapat benda hebat, ingat ujian dia pun hebat. Macam mana? Tak? Sebab tu dalam bab jihad. Jihad ni ada 2. Satu, jihad yang sebenar. Jihad sebenar ni apa? Jihad yang sebenar, jihad pi perang, berjihad di jalan Allah fisabilillah. Perang, duduk dalam medan perang. Yang kedua, jihad, ada 3. Yang kedua, jihad melawan godaan syaitan. Syaitan duk bisik, kita suruh buat maksiat. Syaitan duk pujuk kita untuk buat apa? Tuan-tuan, syaitan ni dia bisik kita, dia pandai. Dia pandai. Syaitan ni tuan-tuan,
dia bukan boleh buat apa. Dia bukan boleh pegang tangan kita untuk pergi buat maksiat tu. Dah, dia tak boleh. Dia kan boleh pegang kaki kita. Dia boleh tarik kita. Jomlah kita pergi berzina. Jomlah kita pergi ni. Dia tak boleh buat ke tu. Dia bisik lah. Syaitan dia bisik lah. Cuma bisik syaitan ni dia berstrategi. Dia strategi. Dia orang lama. Otai. Otai tak dia. Dia faham dah kita ni selok belok kita. Dia tahu dia nak masuk celah mana. Ustaz Somad. Jenis abang pakai serban, dia masuk makam lain sikit. Jenis abang pakai kopiah, dia masuk cara lain sikit. Jenis tak pakai kopiah, dia cara lain pula. Ni jenis main masjid, jenis duduk sembahyang tu sekalian, dia ada cara dia. Dia strategi. Cara bisikan syaitan ni dia rancang, dia plan. Dia tolong plan kat kita. Dia tolong plan kat kita. Kita okey. Ya, buatlah tersalah mesej, contoh. Contoh kan. Buatlah tersalah mesej. Din ada. Din mana? Ni bukan Din, ni Yati. Oh, minta maaf lah, saya salah nak ketua dia apa semua. Yati tengok buat apa tu? Tengok apa? dia ada dia punya strategi dia, cara dia. Abang gelak aja duk besar nampak gaya dia kan. Tak sebab tu kalau syaitan macam tu. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, antara jihad kita ialah melawan godaan syaitan. Godaan syaitan. Misalnya semua. Ni macam nak main malam ni. Nak main malam ni dia dah plan dah semalam lagi. Kita pun tahu dah dapat poster kata kuliah malam ni, dah kuliah apa semua. Dia dah rancang kita dah. Bukan patutnya malam ni hang dah janji dengan orang ni ke? Dia tolong peringat kita. Syaitan tau. Anak saya semua. Bukanlah ada benda nak kena buat malam ni. Tapi kuliah apa? Tak apa, hang tengok online je lah. Macam tu lah. Dia nak keluarkan kita, tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya, tuan-tuan, yang ketiganya godaan nafsu. Jihad melawan godaan nafsu. Ni Ustaz Jumaat. Jadi dalam keadaan kita nak duduk dalam majlis ilmu yang Allah nak bagi macam-macam pahala ni, tuan-tuan, subhanallah, kita juga berhadapan dengan godaan-godaan nafsu yang kita kena lawan. Yang pertama, godaan nafsu ketika menuntut ilmu. Godaan nafsu ketika nak menuntut ilmu. Nak pi menuntut ilmu tu, ada dah godaan dia. Ada dah ujian dah. Tak payah pi lah. Hang tak penat ke? Letih ni tahu dah. Tu dia bisik kita. Orang lain tak apalah, rumah dia depan tu je, tak apalah. Kita nu nganjuh nak main yang penat. Tak rasa penat ke? Duduk pujuk kita. Abang dengar tak bunyi-bunyi tu tadi ni? Terang nak main ni. Allah dia cerita apa? Cerita lagi tu lah. Cerita benda sama. Meluat dengan talak ni. Sementara nak main tu. Lawan dia. Jihad lah tu. Lawan dia. Main duduk juga. Duduk. Dalam duduk ni dia bisik lagi. Allah lenguh lah. Ya Allah. Tak selesanya. Ya Allah. Saat-saat macam-macam pula. Cara kita sekolah rendah, cara sekolah rendah. Main sekolah menengah, cara sekolah menengah. Main universiti. Main duduk dalam majlis ilmu ni. Siapa? Ngantuk lah, ya Allah. Lenguh pinggang lah. Sementara nak habis kuliah. Dia mengantuk, dia teruk lah, tuan-tuan. Ngantuk teruk. Macam keluar lagi. Habis, Ustaz kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Cerah, ya Allah. Mengantuk, pergi mana tak tahu, hilang terbang tu. Syaitan jahat sungguh, tuan. Saya Jumaat. Mujahadah. Saya Jumaat, tuan. Kemudian, dah habis mengaji pula, tuan-tuan, ada tanggungjawab kita menyampaikan ilmu. Kita mengaji bukan untuk saja untuk beramal dengan ilmu. Nak beramal dengan ilmu tu pula, mai ni bisikan syaitan pun mai, bisikan nafsu pun mai. Tak payah duk buat lah. Nantilah. Awal lagi. Nanti pelan-pelan hang buat lah. Hang tengok orang lain tu apa semua. Mereka pun tak buat lagi. Allah. Ni. Ada tak bisikan-bisikan tu? Dia buat. Lawan juga buat. Buat. Lawan juga buat solat sunat tu. Lawan juga buat baca Quran tu. Lawan juga. Faham tak ni? Habis. Kemudian pula tanggungjawab lagi bila menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Syaitan tak bagi, nafsu pun tak bagi. Hang nak menyampaikan, hang nak bagi tahu buat apa, hang nak pi habaq kat siapa, hang pun tak bagus lagi, hang pun duk tak reti lagi, hang pun duk banyak dosa lagi, nak pi tegur orang lagu mana, hang nak pi dakwah apa, hang pun teruk lagi. Hang nak tulis apa mesej-mesej, hang duk tulis apa kat Facebook awak, hang ingat hang tu bagus sangat ke? Sagi orang kata hang ustaz, sagi hang kata orang hang ustazah.
Nah, hang tak duk buatlah benda-benda lagu tu. Dia bisik kat kita, tuan. Lawan-lawan kita buat juga. Tuan-tuan, maksudnya dalam keadaan kita nak dapat kebaikan-kebaikan ni pun tuan-tuan, ujian dia sangat banyak. Tidak? Sangat banyak. Sebab apa? Sebab benda besar. Bila benda besar, ujian dia pun besar. Terang nak main tadi, terang nak main kuda tu. Ada kawan mana atau tuan-tuan, corner pi signal tak bagi. Maki hamun. Padahal nak pergi kuliah, kata ya atas kuala. Apa lah, bodoh lah, apa mohon ni keluar. Sampai depan tu nak corner tak lepas. Jalan jam traffic light tu. Kita ada sikit, lorong sikit je. Ada kereta parking tepi tu. Ada kereta depan. Alah nak bantu celah sikit. Apa lah dia keluar. Dia mujahadah sungguhlah tuan-tuan. Saya makna. Jadi tuan-tuan, Allah saya Muhammad. Ya, ujian-ujian yang akan kita lalui. Dan Ramadan ajak kita apa ni? Sabar. Sabar. Panas itu maksud apa? Panas. Tu cara malam tuan-tuan. Baru lepas menteka darah tadi. Bukan perut lapar. Tu cara kenyang. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau lapar tengah hari? Tengah hari, puasa, perut lapar, panas pula. Tiba-tiba sangkut kutuk, orang kona tak bagi signal. Apa ni? Aduh. Cara tak puasa mari tak pasal-pasal kawan naik baby tu kena maki. Tak tahu apa cerita tuan-tuan. Kan Pak Syed tu keluar asal baby je kena selalulah. Apa arah baby. Aduh tuan-tuan salat semua. Tuan-tuan ya Allah Rabbi, kena banyak sabar kita ni. Ramadan ajak kita apa ni? Sabar. Sabar. Sabar dengan kerana orang, sabar dengan cuaca, sabar dengan lapar, sabar dengan makanan. Dan bukan sekadar itu, sabar juga dalam melakukan ketaatan. Nak buat tak apa, kena sabar juga. Kalau tak sabar, tak dapat walau 2 rakaat. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan. Nah, sabar. Tuan-tuan tengok Ramadan ni. Dalam bab makan, salli alaihi Muhammad tuan-tuan, semua orang tak boleh makan. Larang kita jangan makan. Larang kita jangan buat maksiat. Tuan-tuan, ditutup semua pintu-pintu yang asalnya halal jadi haram. Tidak ni? Bukan cerita yang haram tuan-tuan. Bukan cerita yang haram. Yang haram memang kena buat dah. Kita sebut dah tadi ni. Salli alaihi Muhammad. Kalau haram pada bulan biasa, masuk bulan Ramadan, haram. Rajin pula sambut tu. Kan? Lagi-lagi lah. Tapi subhanallah, nak bagi tahu benda yang halal pun diharamkan. Apa dia benda yang halal? Makan, minum, bersetubuh. Salli alaihi Muhammad. Ada orang tanya Ustaz, bila nak masuk bulan puasa ni, tambah-tambah orang kahwin ni susah hati lah. Orang baru kahwin. Orang kahwin ni susah hati. Pasal apa? Apa masalahnya? Dah lah Ustaz dah tak boleh. Apa yang tak bolehnya? Tak boleh lah Ustaz. Dia tak boleh apa? Tak boleh tu lah Ustaz. Allah. Yang tanya tu pun 69. Umur pun. Oh kalut. Apa yang tak bolehnya Pak? Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh tu. Lepas kata tak boleh. Bukan tak boleh, boleh. Siang je tak boleh, malam boleh. Tak Ustaz, malam yang kira boleh tu, bila yang boleh tu? Dia macam buka puasa kat lah. Kata, buka puasa. Waktu mana boleh buka puasa tu? Waktu mana boleh buka puasa? Dia masuk waktu buka puasa. Buka puasa tak boleh lah. Betul lah. Begitu Ustaz lah. Betul. Lepas tu buat kan lah. Habis standby dua-dua orang dalam bilik tu. Tunggu azan. Kan? Tunggu azan. Berapa minit ke bang? 5 minit ke? Sabar lah. Sabar. Kan? Sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malu lah. Faham ni? Lepas tu Ustaz tak payah makan kurma dulu. Tak sampai-sampai makan kurma pun tak apa. Cerita subhanallah. Dan Rasulullah SAW dia kelar kabut lah. Ya Allah. Cerita dalam bulan Ramadan bukan cerita benda haram. Benda halal pun diharamkan pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya kena mujahadah banyak dalam bab. Dia miskin, orang kaya kau miskin sama aja. Sama aja. Nak abang kata subhanallah, waktu ni sebab tu sebut ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Dalam kitab tafsir sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. dalam kitab tafsir sebut, bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ni, betapa indahnya panggilan Allah ni, yang Allah panggil asal seorang itu dia mengaku dia beriman, semua dapat panggilan ni. Hatta panggilan itu sama kepada Nabi SAW. Nabi pun dapat panggilan tu, kita pun dapat panggilan tu. Nabi pun terima perintah tu, kita pun terima perintah tu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita dapat satu invitation, satu jemputan. Jemputan itu sama level jemputan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, dengan nama kita pun ada kat bawah tu sekali. Rasa macam mana? Faham tak faham tak? Dapat satu invitation. Dalam invitation tu, yang amat berhormat Perdana Menteri, nombor 1. Nombor 2, yang amat berhormat Menteri-Menteri Kanan. Nombor 3, nama kita ada. Nombor 4, oh tuan-tuan, saya ingat ambil gambar boleh dalam Instagram. Boleh ni? Oh, bangga kita, seronok kita. Betul kan? Sebab panggilan itu bukan sekat panggilan kepada Perdana Menteri. Kita pun termasuk dalam list VIP tersebut. Tuan-tuan boleh bayang tak? Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Dalam panggilan tu, Nabi pun ada senarai dalam tu. Kita pun masuk senarai. Patutnya rasa macam mana? Oh, rasa bangga, rasa hebat. Nama kita dipanggil bersama dengan nama para Nabi. Dengan para Rasul. Dengan Nabi SAW. Bukan cerita Perdana Menteri, bukan cerita agung Rasulullah SAW, manusia paling istimewa, paling hebat, Habibullah, kekasih Allah. Kita dipanggil, Nabi pun dipanggil. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Nabi puasa, kita pun kena puasa. Orang miskin pun puasa, orang kaya pun kena puasa. Nah, orang putih kena puasa, orang hitam pun kena puasa. Orang Cina yang Islam kena puasa, kan? Orang Melayu pun kena puasa. Asal dia beriman pada Allah, semua kena puasa. Dan semua sama. Sahurnya waktu sama, buka puasanya waktu sama. Tak tahu kok ada buka puasa lain-lain waktu. Diumumkan waktu berbuka puasa bagi kawasan Pematang Pau, Pematang Janggus. Bagi orang miskin, buka puasa pukul 6.30 pagi, 6.30 petang. Orang kaya pukul 7.30 petang. Tak ada lah tuan-tuan. Semua orang buka puasa sama saja. Salat Jumaat. Tapi tertutup pada satu bahagian, tapi terbuka pada satu bahagian. Apa yang terbukanya? Yang terbukanya peluang-peluang amal yang sangat banyak. Betul tak? Tertutup, ada benda halal tapi haram, tak boleh nak buat pada sehari. Tapi ada satu benda yang terbuka. Tahu apa dia? Amalan. Punya banyak amal yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mula daripada malam, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita masuk saja Ramadan, waktu kita tak biasa bangkit pun, kita duduk biasa bangkit. Betul tak? Orang lelaki-lelaki, pukul 4.30 pagi, jarang-jarang bangkit, tuan-tuan. Jarang-jarang bangkit pun. Tambah subuh. Subuh lagi lambat kita bangkit. Geng-geng masjid sendiri pun, tuan-tuan, geng-geng masjid yang pergi main subuh di masjid pun, azan baru bangkit. Daripada 10 orang yang pergi duduk soh depan tu, 10 orang tu, cuba tanya tengok bangkit berapa. Salah seorang dia, tuan-tuan, berapa orang tu mesti azan baru bangkit. Pun ramai. Tapi bulan Ramadan kita diajar untuk bangkit awal pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi paling lewat lah tu. Pukul 5 pagi tu lambat sangat dah. Saya cakap, tuan-tuan, tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, dia ajak pada kita memperbanyakkan amal. Dan subhanallah, hasil daripada takwa tu, tuan-tuan, bila sebut amal, di sana, tuan-tuan, Allahumma salli, ada hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam amal kita sepanjang Ramadan tu, ada yang hablum minallah, nah, hubungan kita sama dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Antara yang diajak pada kita, tuan-tuan, berhubung sama manusia ni, tuan-tuan, ialah sedekah. Nah, yang keduanya, tuan-tuan, merasakan kelaparan manusia-manusia yang lain. Rasa susah. Orang susah, kita susah. Kita ni, tuan-tuan, susah-susah kita lapak-lapak lagi makan. Buka puasa ada makan. Sok ada makan. Ada orang, tuan-tuan, lapak puasa ada, tuan-tuan, sehari nak buka puasa pun tak ada apa nak makan. Tak ada apa nak makan. Seorang tu, tuan-tuan, hari tu saya baca satu cerita, satu berita, dia pergi ziarah seorang
pakcik di belah Kedah lah, belah Kedah, dalaman sini, saya tak ingat tempat. Subhanallah, dia tuan-tuan pinjam duit, dia kerja NGO, noreh getah orang. Lambat pick up apa ni. Tak ada kerja lah tu, dia pergi ambil upah noreh getah orang. Tuan-tuan, terpaksa pinjam duit RM10. Nak makan ni pinjam duit RM10. Beli beras, beli garam, masak makan nasi dengan garam. Anak tak pergi sekolah pasal apa? Pasal tak ada makan. Tak pergi sekolah tu bukan pasal lapang, tak ada makan sampai tak boleh pergi sekolah. Waktu tu orang duduk dalam miskin sungguh tuan-tuan. Dia pergi ziarah, pakat-pakat teriak tengok keadaan dia. Subhanallah dan salat. Maka puasa ajak dekat kita, rasa lapang macam mana orang susah lapang. Dia mendidik hati kita ada sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang dia ada. Kita tengok, bukan setakat puasa, waktu bayar zakat fitrah, pi cari orang miskin, bayar fitrah. Tengok ada orang miskin kat mana, dia bagi. Bawa anak-anak kita pergi tengok rumah orang lagu mana. Rumah sengit-sengit dah tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tengok tu rumah tu, sengit dah rumah dia. Rumah kita 4 tingkat, flat. Ya, sebab tu kita tengok berasa susah orang lagi banyak. Tolong kami ni 4 beranak, 4 beranak. Jadi fitrah kami ni seorang RM7. Jadi 7, 14, 21, 28. Nah RM30. Belum tu RM30. Lepas tu tunggu apa tak? Mai balik RM2. Kira ambil teratur. Kalau dia perlu kita ambil kan semua. Kira kedekut. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan, dia ajak pada kita ni, tengok orang susah, berasa kesusahan. Dia kata, saya Ustaz, alhamdulillah semenjak jadi tok-tok wali ni kira puasa tak lapang. Ya, semenjak dia angkat makam jadi tok-tok wali ni, Ustaz Allah, ya Allah, puasa tak lapang Ustaz. Kalau puasa tak lapang tu masuk tuan-tuan, hilang satu nikmat lapang nama dia. Lapang tu pun nikmat lah. Dia lah. Benda yang sama. Makan waktu lapang dengan makan waktu kenyang. Waktu mana rasa sedap? Itu lapang lah. Rupanya lapang ni pun satu nikmat kan. Dia nak semua. Jadi subhanallah, tuan-tuan boleh bayang tak orang yang perut dia tak pernah rasa lapang. Kenyang aja gitu. Tengok ni pun tak teringin, tengok dia makan ni pun tak teringin, tengok ni tak teringin. Yang tu pun tak sedap, nampak tak sedap. Pasal apa? Duk kenyang aja. Betul tak betul saya duk cerita tu? Agak lagu tu, tak tahu kok ada orang lagu tu. Nah, lapar tengok semua sedap. Itu dia pergi pasal Ramadan lagu nah. Memborong habis tak pasal apa? Saya tengah lapar. Oh, tengok dia sedap, tengok dia sedap. 10 jari tu, 10 cakok. Tu pun kan, tu pun sampai tak cukup tu. Tambah cakok ikut dah jari ni. Subhanallah tuan-tuan. Pasal apa yang borong banyak tu? Lapar punya pasal. Semua tengok sedap. Tuan-tuan, memang puasa ajak kita untuk lapar. Memang puasa tu ajak kita untuk lapar. Pasal apa? Pasal nak bagi kenang, nak bagi ingat tu. Orang lain kat luar tu ramai orang-orang susah. Yang tak ada benda nak makan. Maka dia ajak kita tuan-tuan. Ending dia berkasih sayang sama manusia yang lain. Ending dia, orang Islam dia akan kasih sayang sama semua manusia yang lain. Dia rasa, oh kat sana ada orang susah, ya Allah, aku ni dapat nikmat elok, ya Allah. Di sana ada orang Islam yang susah yang tak ada benda nak makan. Dia ajak kepada kita macam mana tak sempurna iman seorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran sebelah rumah dalam keadaan lapar. Islam ajak sampai macam tu. Ada seorang waliullah. Ada seorang waliullah. Dia pergi buat haji. Dia buat haji. Kemudian dia tertidur, waktu dia tidur lah, dia mimpi jumpa 2 malaikat duk bincang. Dia mimpi dalam mimpi ada 2 malaikat duk bincang sama-sama depa. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa ramai orang mai haji tahun ni ya? Oh, lebih kurang 35,000 orang mai haji. Lebih kurang macam tu lah disebut. Saya tak ingat jumlah yang tepat lah. Lebih kurang macam tu. Berapa orang yang dapat haji mabrur? Seorang malaikat kita apa? Seorang aja dapat haji mabrur.
Ya Allah, daripada ramai-ramai orang tu seorang je dapat. Siapa nama orang tu? Nama orang tu sekian-sekian duduk kat mana-mana. Malaikat seorang tu apa. Jadi dia pun terjaga. Bila dia terjaga, Sallallahu Alaihi Wasallam tuan-tuan, dia jadi excited. Ya Allah, punya ramai orang buat haji, seorang saya dapat haji mabrur. Haji yang Nabi SAW sebut tentang akan terhapus seluruh dosa-dosa dia ni. Sallallahu Alaihi Wasallam, haji mabrur. Seorang. Nama apa? Nama sekian. Dia semangat nak pergi cari siapa orang tu. Dia nak tahu orang tu. Dia pun pergi cari. Pergi ke tempat tu. Cari. Akhirnya jumpa dengan orang tu. Tak dia cerita. Bila jumpa orang tu, dia pun terus tanya kat orang tu. Tuan, saya bermimpi ada malaikat yang beritahu apa semua. Yang tuan telah dapat haji mabrur. Dalam ramai-ramai orang yang pergi, tuan seorang je dapat haji mabrur. Dia tu terpingar-pingar duk garuk kepala. Dia kata, dapat haji mabrur? Saya tak pergi haji lagi. Macam mana saya dapat haji mabrur? Saya tak pergi haji lagi. Subhanallah, dia kata, dia tak pergi haji. Habis macam mana tuan dapat haji mabrur sedangkan tuan dapat jumpa rumah saya? Pergi rumah saya. Bila pergi rumah dia, jumpa dengan isteri dia. Isteri dia cerita, Allah, betul lah suami saya ni, dia memang bercadang, bercita-cita nak pergi haji. Dan dia telah pun buat persiapan haji. Dah siap dah persiapan untuk melaksanakan ibadat haji. Duit semua cukup dah. Cuma satu hari, saya ni, isteri dia tu, tercium bau masakan jiran sebelah. Cerita dia. Bau sedapnya, bau sup apa ni. Lepas tu dia beritahu kat suami dia, abang pilih minta sikit. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak masak, Nabi SAW suruh buat apa? Masak bagi lebih. Nabi suruh lebihkan kuah dia. Nabi ajak kat kita ni. Pasal apa lebihkan kuah ni? Pergi bagi kat jiran sikit. Nabi ajak. Tuan-tuan, takut sagi berdosa bila kita masak sesuatu yang dapat dicium bau tu oleh jiran dia, kemudian dia teringin tapi kita tak pi hantar makanan dekat dia. Kalau tak bau tahan kira lagi, takut bau. Saya cakap, masak bagi lebih. Buat gitu. Buat balik ni amalan tok-tok kita dulu, mak-mak kita dulu ni, buat masak-masak lebih bagi berkat. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia pun tuan-tuan, kita pilah minta sikit kat jiran sebelah tu. Dia pun pi minta. Sayang kat isteri. Pilah. Dia kata, Assalamualaikum tuan. Salam. Boleh tak nak minta sikit ni? Kami duk bau masakan ni. Boleh tak minta sikit? Tahu apa jiran dia kata? Jiran dia kata, saya minta maaf. Bukan saya tak mau bagi. Tetapi daging yang saya masak tu halal untuk kami. Tapi haram untuk tuan. Dia kata, macam mana pula jadi macam tu? Kalau halal, halal lah. Kalau haram, haram lah. Pasal apa yang halal kat tuan tapi haram kat kami? Dia kata sebenarnya daging yang saya masak itu adalah daging bangkai. Daging binatang yang mati, unta ke kambing saya tak ingat. Yang mati kat rumah kami ni, saya ambil daging tu sebab kami ni dah hampir kebuluran. Kami dah tak ada benda makan. Jadi saya ambil daging bangkai tu dan saya masak sekadar mengisi perut ahli keluarga saya yang sudah hampir kebuluran. Dia halal untuk kami tuan, tapi haram untuk tuan. Subhanallah, dia menangis tuan-tuan. Dia balik, ya Allah, berdosanya dia. Tak ambil indah pasal jiran, tak ambil tahu pasal jiran. Lalu dia balik ke rumah dia tuan-tuan, duit yang dia simpan untuk pergi haji tu, tuan-tuan, dia pergi serah dekat orang tu. Nah, ambillah duit ni. Kamu pergilah, belilah barang-barang makanan kamu semua. Dia rasa dia sangat berdosa. Tuan-tuan, dan disebabkan itu, Allah bagi dekat dia nilai haji mabrur, pahala. Ada seorang lelaki-lelaki, dia pergi jumpa dengan syekh dia. Jumpa dengan guru dia. Dia kata, wahai guru, saya ni ada duit lebihan. Saya dah pergi haji dah hari tu. Saya nak alasan Muhammad. Tapi saya ada lebihan duit lagi. Saya nak pergi haji lagi sekali. Boleh tak syekh? Boleh tak tuan? Boleh tak tuan guru? Dia pergi tanya tok guru dia. Bagus tuan-tuan, ni amalan yang patut kita buat. Kita ni bukan reti semua tuan-tuan. Dalam bab kehidupan kita ni tuan-tuan, ada satu keadaan tuan-tuan dalam hidup kita, kita kena ada seorang nama dia guru mursyid. Guru mursyid. Tuan-tuan jawab, siapa guru mursyid tuan-tuan? Kalau tak ada lagi tuan-tuan kena pergi cari guru mursyid lah. Guru yang membimbing kita. Dia atas pada murabbi.
Yang dia ni tak ada apa-apa pun keuntungan apa pun atas kita, kita atas dia pun tak ada melainkan akhirat, melainkan Allah. Saya ada guru saya nak beli kereta, saya mesti kat dia. Dia kata tak, saya tak beli. Walaupun hati teringin sangat nak beli. Kalau dia kata ya, okey. Tapi biasanya dia akan kata ya. Ustaz, saya nak beli kereta ni, boleh tak? Dia kata, cukup duit? Cukup. Rasa-rasa mampu tak? Maintenance bulan macam mana? Okey. Boleh. Saya beli. Macam tu. Saya macam tu lah. Salat Jumaat tuan. Tu ada guru saya. Saya ada. Alhamdulillah guru tu, setakat lah ni pun mesti duk jawab mesej saya lagi, kan okey lah. Takut sibuk-sibuk ni tak jawab mesej saya dah. Saya takut tuan-tuan. Kalau saya macam kadang-kadang nak pergi jumpa dia, tiba-tiba dia tak ada ke, dia tak ada apa, tak boleh jumpa. Saya takut apa dosa lah aku buat ni yang Allah tak izin aku jumpa. Sampai macam tu saya rasa. Tuan-tuan, kita kena ada guru macam tu lah hidup kita. Ada apa-apa nak, apa-apa kita nak buat, cuba pergi tanya sikit je kat dia, tanya sikit. Dia kata boleh, buat lega, kita rasa lega. Sebab kadang-kadang pada akal kita betul, tapi pada sisi lainnya tidak, yang kita tak tahu. Guru-guru ni, alim ulama ni, tuan-tuan, orang soleh ni, Allah dah bagi dekat dia ni kelebihan yang tak ada kat kita. Jadi tuan-tuan, salat Jumaat, dia pergi tanya tok guru dia. Dia kata, tuan guru, saya nak pergi haji. Dulu saya pergi dah sekali, ni saya nak pergi sekali. Guru dia tanya kat dia, kamu nak pergi haji ni pasal apa? Adakah pasal nak dapat redha Allah? Kamu pergi ni pasal nak dapat redha Allah? Kamu pergi ni sebab kamu dapat redha Allah kah? Ataupun kamu nak pergi ni pasal kamu ada duit lebih, yang kamu tak tahu nak belanja kat mana, tak tahu nak pergi mana, kamu ingat tempat Baitullah itulah tempat paling baik sekali untuk kamu belanjakan duit kamu tu. Maka kamu pilih kat situ. Ataupun Sallallahu Alaihi Muhammad, kamu rindukan Baitullah tu. Tiga-tiga pun baik ni. Dia kan? Tiga-tiga pun okey lah. Daripada pergi belanja, pergi Australia kah, pergi Danok kah, kan? Pergi Hanyai kah, pergi mana kah, baik pergi umrah je tu lebih kurang kan, baik pergi haji. Yang nombor dua tu kan, nombor satu yang ceritalah redha Allah, memang nombor satu lah. Saya cuba. Ataupun kamu rindukan Baitullah, rindu Baitullah pun okey juga. Tuan-tuan agak-agak lah, kalau tuan-tuan lah ditanya soalan tu, tuan-tuan nak jawab apa? Nak cari redha Allah, buat tu sebab nak cari redha Allah. Yang kedua sebab duit, sebab ada duit lebih. Nombor tiga sebab rindu Baitullah. Tuan-tuan agaklah jawab kita paling ikhlas, paling best, jawapan paling sempurna nak bagi kat tok guru ni apa? Redha Allah lah, standard lah. Dia jawab tu, redha Allah. Saya pergi ni sebab saya nak cari redha Allah. Betul ke? Betul. Lalu tok guru kata apa? Kalau nak cari redha Allah, tak payah pergi haji pun tak apa. Sebab kamu dah pergi haji dah. Nu tengok ada orang miskin kat situ. Pergilah tolong dia. Kamu akan dapat redha Allah. Nampak dia ada orang susah kat situ, tak cukup makan, pergi bagi makan kat dia, kamu akan dapat redha Allah. Dia diam. Tadi dia kata apa? Sebenarnya saya rindukan Baitullah. Tu jawapannya. Sebenarnya dia nak buat tu bukan sebab yang tu, tapi ada benda lain yang menyebabkan. Macam lah amalan kita pun semua macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak faham ni? Sebenarnya kalau nak cari redha Allah betul-betul, tuan-tuan, bukan semata-mata nak buat yang tu. Kalau kita dah buat dah, ada banyak lagi. Ada orang miskin kat luar sana yang belum, yang masih yang dalam keadaan susah, yang perlu kita tolong. Di sana mungkin mudah untuk kita dapat redha Allah. Bila tolong pergi cari. Dan Ramadan ajak kita benda ni, tuan-tuan. Betul-betul Ramadan ajak benda kita ni. Tuan-tuan tak dengarkah hadis yang sebut siapa bagi orang untuk berbuka puasa, pahalanya seperti mana dia berpuasa tersebut? Tuan-tuan dengarlah. Sallallahu Muhammad nak bagi tahu kat kita, bukan sekadar kita puasa dan kita cari makan untuk kita buka puasa. Kalau ada orang di sana yang tak ada benda makan untuk buka puasa, pergi bagi dia makan, tentu akan dapat kelebihan tersebut. Tapi kita cari ke? Kita cari tak benda tu? Kita cari. Tuan-tuan, kita duduk dekat negara Arab. Antara benda yang mereka berebut nak buat, tuan-tuan, tuan-tuan tahu pada ni? Bagi makan orang buka puasa. Berebut. Kita pergi kat traffic light, saya tak tahu kok kita boleh buat kat sini. Saya tak tahu lah kok try lah buat sini, apa tuan-tuan, traffic light banyak sangat kat sini, kok boleh buat.
Tahun tu terpilih, tahun tu terpilih, tambah lagi terpilih lagi. Tuan-tuan Ustaz Syed Muhammad, tak buat apa? Dia packing kurma. Dia buh dalam satu plastik ayam kotak. Dia buh kurma 3 biji. Dia buh satu kuih. Dia staple macam tu. Dan saya Ahmad. Kemudian dia buh dalam satu plastik, dia bagi, dia upah budak-budak untuk pergi distribute dekat traffic light. Ya. Orang balik kerja, orang apa semua sampai kat traffic light tu, pukul 4 petang, pukul 5 petang orang start balik kerja tu, dia upah budak bagi. Sehari banyak-banyak mana 200 ke 500 paket ke apa semua sebagainya, biar orang berhenti traffic light bagi makan. Oi tuan-tuan, berebut dia buat. Kita pergi, kalau kita pergi umrah bulan puasa tuan-tuan tak payah duduk sibuk. Makanan berlambak orang bagi. Depa berebut kita nak pergi. Mai lah kat saya, mai tarik ni. Orang tarik mai lah kat saya. Berebut apa ni? Berebut nak suruh kita buka puasa daripada makanan yang dia bawa. Berebut. Kita tak ideal tu. Kita ambil bagian orang pula buka puasa tu. Buka puasa kat masjid tuan-tuan. Dia tengok satu pekan tak cukup, dia tarik orang punya tak ada. Waktu sembahyang maghrib, dia simpan satu, dia letak bawah rehat satu lagi. Mood. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan tengok macam mana Islam ajak kita apa ni? Kasih sayang. Ramadan ajak kita kasih sayang. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut. Allahumma salli ala Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Ainal mutahabbuna bijalali. Al-yawm adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Atau kama qala Rasul SAW. Nabi SAW sebut, hadis daripada Abu Hurairah. Nabi kata, ni nak ajak kita ni. Hasil Ramadan ni, paling tidak dalam banyak-banyak benda saya nak ajak orang Islam sama orang Islam kena kasih sayang. Bergaduh tak habis-habis. Bergaduh tak habis-habis. Kalau dia faham apa yang dia ajak dalam Ramadan, ajak dalam puasa, orang Islam tuan-tuan sekalian, tak ada ruang untuk bergaduh pun. Menggaduh apa? Satu, semua orang puasa, kaya, miskin, bendera apa, parti apa. Dia lah, Saudara Syed Muhammad. Semua puasa. Lepas tu, malam-malam berimpun, pergi sembahyang tarawih. Sama-sama tarawih tu, celah-celah tarawih tu selawat. Selawat. Dia lah. Mereka duduk selawat apa Ustaz? Mana ada Nabi buat pun? Mana Nabi tak buat? Buatlah. Sebab kita ni kalau tak buat waktu tu, pakai tak buat dah waktu lain. Tuan-tuan guru pandai, tuan-tuan ulama-ulama dulu dia pandai dia susun kita bila lah nak bagi depa ni selawat. Bila lah nak bagi depa ni tahlil. Waktu mana depa berhimpun ramai-ramai? Malam Jumaat depa ni macam ni berhimpun ramai-ramai. Kita suruh depa baca Yasin tengok. Suruh baca surah Al-Kahfi pakai tak mai dah. Malam ni malam Jumaat kita berhimpun ramai-ramai kita baca surah Al-Kahfi. Tinggal 3 orang. So malam ni kita baca surah Yasin. Surah Yasin ada orang buat kenduri sikit lemak apa mau buat kacang mau penuh masjid. Tak apalah, tu cara dia nak bagi orang buat ibadat. Pandai dia berfikir macam mana nak bagi orang buat ibadat. Betul kan? Selawat. Waktu mana sahur? Bulan Ramadan. 4 benda, 4 amalan yang Nabi SAW yang disuruh pada kita untuk perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Nombor 1, tahlil. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Disuruh pada kita banyak tahlil bulan Ramadan. Mana saya orang tua-tua dulu pandai tuan-tuan, mereka ni pandai bijak. Nak buat lagu mana? Bagi waktu lapang, waktu sengkang, bagi mereka tahlil. Waktu mana waktu sengkang ni? Antaranya waktu tengah dua-dua anak. Dia nak waktu sengkang, ajak. Buat lagu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tu mak. Kalau pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak lena-lena lagi. La ilaha, tu pak. Kan? Tapi jadi juga tu. La ilaha. Pandai. Lepas tu waktu mana? Waktu lepas tarawih. Tahu geng-geng tarawih ni tunggu. Tarawih. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi Allah ya Latifu ya Wafi
Ya Karimu Antallah La ilaha illallah. Umum kat jadilah tahlil. Pandai mereka. Kan Ustaz Syumat? Pandai cari ruang supaya kita buat amalan tu. Celah-celah tu, tuan-tuan. Yang kedua, disuruh pada kita perbanyak bulan Ramadan pada ni. Selawat. Selawat Nabi SAW. Salih ala Muhammad. Selawat Nabi SAW. Nak buat mana? Nak buat celah mana bagi mereka ni rajin-rajin selawat ni? Oh tak, celah-celah tarawih. Tak lari mana mereka selawat. Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow, main lagi semangat. Kan? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal tak reti. Kelang kabut tuntang-tuntang dia bos kan. Lepas tu seorang buka bos tu, bila nak habis? Orang sebut dia, lambat lagi. Sebut kau. Bunyi meriah, selawat seronok tuan-tuan. Kan? Jadi makin lama makin slow. Selalu kat kampung, ada seorang pakcik tu, semalam semangat dia tuan. Assalamualaikum. Tuan-tuan, meninggal dah orang tu. Oh, tapi disebabkan dia kuat sangat selawat tuan-tuan, hari tu Tok Imam orang tolak dia imam. Dia tak biasa dia imam ketak tuan. Baca kuliah cari ujung tak jumpa. Ulang. Kita tunggu kuliah al-kafirul amun ta'bud wala antum ma'budun wala abdum antum wala antum ma'budun. Ulang. Aduh jen. Tapi Allah selawat lah tuan-tuan. Zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, orang mukmin yang duduk di Mekah, mereka buat 20 rakaat. Mula 20 rakaat ni zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mula buat 20 rakaat ni zaman Sayyidina Umar. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, depa buat 20 rakaat. Nama sembahyang tarawih ni tuan-tuan bukan nama Nabi bagi. Ulama mutaakhir, ulama kemudian yang bagi nama tarwihah. Tarwihah ni rehat-rehat. Lepas 4 rehat. Rehat nama sembahyang tarawih rehat lah, pelan-pelan. Baca pelan-pelan, relax-relax je, kelang kabut. Ini pederah tuan-tuan 20 rakaat 7 minit. Fatihah satu nafas ya, bukan Fatihah campur dengan surah kali tu nafas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh, susah. Makcik kat belakang tu tuan-tuan, tahu pasien beho. Minta nak bangkit. Dia sampai elok berdiri, rokok pula dah dia. Astagfirullahalazim. Habis 20 rakaat pakai gih tu penat. Relax dah tuan-tuan, pelan-pelan baca. Zaman Imam Malik habis 4 rakaat tuan-tuan tawaf. Habis 4 rakaat tawaf 7 pusingan. Habis 4 rakaat tawaf 7 pusingan. Oh, zaman Malik. Geng-geng yang duduk di Madinah tak puas hati. Depa kata, di Madinah, di Mekah depa lepas 20 rakaat, lepas 4 rakaat tawaf. Lepas kita sini tak ada Kaabah, nak tawaf kat mana? Tak puas hati. Tahu apa depa buat? Kita tambah lagi. Setiap 4 rakaat tu kita tambah 4 rakaat. Jadi 36 rakaat. Udah sampai ni tuan-tuan. Kalau kita duduk zaman tu, tahu kita kata apa? Nasib baik tak duduk Mekah. Dia banyak kerja nak dapat. Tuan-tuan Ustaz Muhammad. Jadi nak cerita, antara solat-solat tu nak buat apa? Buat lah. Tuan-tuan nak selawat, boleh? Tuan-tuan nak berhenti baca Quran dulu, boleh? Boleh tak? Tuan-tuan nak balik pergi minum teh tarik dulu, boleh? Makan cakutia patah balik, boleh? Dah habis 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah selesai 2 rakaat sembahyang tarawih. Alhamdulillah. Dekat luar sana ni baru dapat mesej ni. Waktu tengah duduk sembahyang tadi mesej masuk. Bubuk kacang mai dah. Jom kita pergi makan bubuk kacang dulu, jom. Mau buka bubuk kacang bos mangkuk, tu masuk balik. Allahu akbar, habis bagi salam apa semua. Tuan-tuan, alhamdulillah dah 4 rakaat dah. Right? Mesej pun masuk dah. Cok udang sampai pula cok udang specialnya, the best in Penang memang dah. Jadi kita makan cok udang pula. Cok udang pula masuk pula. Habis 4 rakaat, Allahu akbar. Habis 6 rakaat, alhamdulillah tuan-tuan. Cok badak pula.
Habis 20 rakaat tu tak boleh tengok. Boleh, saya nak tanya, boleh tak boleh buat begitu? Boleh tak? Boleh Boleh kan? Saya rasa relax, semayang relax je. Habis 2 rakaat. Ni. Allah sebab tuan. Jadi mai semayang tarawih ramai-ramai. Lepas tu selawat ramai-ramai. Kalau dekat Mesir, saya tengok negara Arab ni, Mesir serupa, Yaman serupa, Saudi serupa, jenis kereta ni tuan-tuan, semua jenis bercalak. Mana ada kereta yang tak bercalak? Kereta baru keluar bercalak dah. Depa jenis parking 2 inci je kan. Inci je. Macam mana? Dia nak parking kereta tak lepas, dia reverse kereta dia, sondoi kereta tu. Dia tolak. Dia tolak lagi masuk. Biasa ke tu. Unda cepat. Sekali bergaduh ni macam tak apa-apa kan. Kalau sendiri kata sikit, wah bising tu. Macam nak apa, macam nak perang. Sekali main, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, habis selesai. Masuk kereta berkapi. Selawat. Kita punya selawat tuan-tuan. Sallallahu alaihi selawat keluar tu bergaduh kat luar. Parah ni apa? Kita bertanding tengah menyuruh. Berkelai keluar. Contoh apa dah. Gaduh saudara-saudara jemaah tuan. Patutnya orang kasih sayang. Faham ni? Sekali semayang witir berjemaah, sekali baca Quran tadarus berjemaah, sekali sedekah tolong sama-sama orang susah, sekali bayar fitrah. Subhanallah, tuan-tuan tengok Ramadan ajak kita apa ni? Semua kasih sayang. Semua kasih sayang. Patutnya keluar Ramadan semua jadi orang berkasih sayang. Patut tak berkelahi? Tak. Lalu Allah tanya tuan-tuan dekat akhirat nanti, Allah kata, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Nabi kata, sesungguhnya Allah nanti dekat yaumul qiyamah, Allah berkata, Allah berfirman, ainal mutahabbuna bijalali. Di manakah orang-orang yang berkasih sayang kerana kebesaranku? Mana ada orang yang duk berkasih sayang kerana kebesaranku ni? Yang duduk dekat dunia bertemu dan berpisah kerana Allah ni, yang tak berkelahi sama-sama orang Islam ni. Mana ada orang Islam, orang manusia yang duduk berkasih sayang kerana kebesaran itu, bukan pasal yang lain. Kata Allah SWT, al-yawma adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungkan mereka duduk di bawah naunganku pada hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Orang yang berkasih sayang kerana Allah, nanti di yaumul qiyamah dia akan duduk di bawah naungan arasy Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW sebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, wallazi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum atau kama qala Rasulullah SAW, rawahul Muslim. Nabi kata, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Kunci mula nak masuk iman, nak masuk syurga, iman. Dan Nabi kata, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu berkasih sayang sama kamu. Ingat tu elok. Tanda kita ni orang beriman daripada ni, kasih sayang dengan orang Islam. Tak patut orang Islam gaduh sama-sama orang Islam, tuan. Tak patut sungguh-sungguh. Lebih teruk orang Islam yang sanggup berkawan dengan orang kafir meninggalkan orang Islam. Begitu kok. Musuh dengan orang Islam sendiri, kemudian kawan dengan orang kafir. Begitu kok. Ya Allah, saya tak faham. Sikit pun saya tak faham. Pasal apa orang Islam kena bergaduh orang Islam? Allah kata, kalau ada perselisihan daripada kalangan kamu, kamu tak berjumpa jalan, kamu ada benda yang kamu perselisihkan. Ada benda yang kamu perselisihkan, ada benda yang kamu tak jumpa jalan titik pertemuan. Allah suruh buat apa? Kawan ni kata nak macam ni, kawan ni kata nak macam ni. Tak boleh berjumpa titik pertemuan. Allah kata apa? Balik kepada Al-Quran. Balik pada hadis Nabi SAW. Kamu akan jumpa titik pertemuan. Paling tidak, kita ni sama-sama beriman. Kita sama-sama orang Islam. Kita menghadap kiblat yang sama. Kita baca Quran yang sama. Kita nak masuk syurga yang sama. Kita Rasul sama. Tang tu titik pertemuan kita. Tu nak bergaduh apa? Faham tak ni? Allahumma salli alaihi wasallam.
Selagi orang Islam musuh sama-sama orang Islam, tak sempurna iman dia, Nabi SAW. Nabi sebut. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kata Nabi SAW, mahu tak aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu mengamalkannya, pasti kamu akan berkasih sayang. Macam mana cara nak menimbulkan kasih sayang sama-sama orang Islam? Kata Nabi SAW, afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu sekalian. Sebarkan salam. Sebab tu, bulan Ramadan, masuk raya, suruh buat apa? Salam. Salam. Kan? Jumpa orang buat apa? Bulan Ramadan, Allah suruh kita pergi jumpa orang hidup. Jumpa orang mati. Kita pergi. Bulan apa? Masuk raya, kita pergi ziarah kubur. Boleh tak pergi ziarah kubur waktu raya? Boleh. Boleh. Tapi bukan syarat pergi ziarah kubur hari raya. Ziarah kubur tiap hari. Hari ni boleh pergi ziarah kubur. Bulan puasa pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur bulan puasa. Waktu makbul doa. Pergi jumpa mak ayah. Sembang. Mak, tahun ni Yam tak main ziarah kubur tak hari raya. Cakap kat mak dia. Abang ajak balik raya tu dekat Sabah. Sembang mak dia. Tahu-tahu dengar suara tu. Baliklah nak. Dia jadi mayat lepas tu. Rupanya bukan mak dia jawab. Tok Adi duduk sebelah tu. Duduk berehat lepas kuat kubur. Mertua kita pun. Mak kita juga. Tok Adi kata. Jadi tuan-tuan, bulan dia raya bukan cerita pisu tengok orang mati. Raya ni hari berkasih sayang. Raya ni hari bergembira. Pergi cari orang hidup. Seorang jumpa orang buat apa? Salam. Salam. Salam bukan sebut kosong-kosong. Kosong-kosong tu Najwa Latif. Ni. Salam. Kata dekat dia, taqabbalallah minna wa minka. Mudah-mudahan Allah menerima amalan aku dan amalan kita, amalan kamu. Tuan-tuan tu cara jumpa. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Ramadan ajak kita macam tu. Mudah-mudahan dengan kita menyebarkan salam tu, kita akan berkasih sayang sama-sama dengan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, jadi cukup sekadar tu lah. Cukuplah. Saya panjang-panjang sangat. Habis modal saya lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa ketika. Tuan-tuan, saya ucap terima kasih kepada pihak surau yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang paling baik dalam hidup kita, Ramadan yang paling istimewa, Ramadan yang kita akan buat sehabis baik. Mudah-mudahan Ramadan ini akan jadi Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Dan Ramadan ini insya-Allah Allah akan kurniakan kepada kita al-qadar. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita cukup sekali itu. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.